Nama saya Madri bin Rosli dan kumpulan kami akan membentangkan Indonesia dalam pandangan Islam. Pertama sekali, pengertian Indonesia. Kematian dalam kategori Indonesia atau juga disebut sebagai mercy killing diambil dari perkataan Yunani yaitu euthanatos yang bermaksud good death, yaitu kematian dengan tenang. Menurut istilah perubatan pula, Indonesia didefinisikan sebagai tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seorang yang akan meninggal dan dipercepatkan kematiannya seorang yang berada dalam kesakitan. Dalam karya Arab mengenai Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai qatlur rahmah yang bermaksud secara harfiah belas kasihan. Kamus Merriam-Webster mendefinisikan Indonesia sebagai kematian yang mudah dan tidak menyakitkan atau tindakan keeda yang menyebabkan kematian tanpa rasa sakit sehingga dapat mengakhiri penderitaannya. Disokong oleh beberapa orang sebagai cara untuk menangani mangsa penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kamus Pelajar Lanjutan Oxford juga mendefinisikan Indonesia sebagai amalan membunuh tanpa kesakitan seorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Persatuan Indonesia yang dari Amerika juga mengatakan kehidupan manusia dengan cara yang tidak menyakitkan untuk tujuan mengakhiri penderitaan fisikal yang teruk. Majelis Persatuan Perubatan Amerika mengenai etika dan kehakiman mendefinisikan sebagai tindakan membawa kematian orang sakit dan menderita tanpa harapan dengan cara yang agak cepat dan tidak menyakitkan dengan alasan balas kasihan. Motlani bagaimanapun berpendapat bahwa istilah Indonesia tidak mempunyai inti makna yang diterima secara umum dan secara falsafah. Sekarang masuk istilah Indonesia. Terdapat dua kegunaan yang berbeda dari istilah Indonesia. Yang pertama, kadang-kadang disebut penyempitan Indonesia yang sempit, di mana Indonesia setara dengan pembunuhan balas kasihan. Oleh itu, apabila dokter menyuntik pesakit dengan obat yang niat untuk membunuhnya, itu akan menjadikan tindakan Indonesia. Tapi jika seorang dokter menahan lawatannya yang luar biasa dan terlalu berat dari seorang pesakit dan membiarkannya mati dengan cara yang semula jadi, ia tidak akan mendapat Indonesia. Yang kedua disebut constant luas Indonesia. Ini termasuk dari dalam definisi Indonesia sebagai pembunuhan balas kasihan dan penghentian rawatan perubatan yang luar biasa, yaitu Indonesia aktif dan pasif. Catatan sejarah pembahas mengenai isu ini tertumpu pada subjek bunuh diri, dan Indonesia telah dianggap sebagai daripadanya. Sesungguhnya mencari pemisah yang jelas antara mereka yang diperlukan oleh implikasi undang-undang dan etika adalah perkembangan baru-baru ini. Implikasi etika dan undang-undang Indonesia lebih luas daripada yang membunuh diri. Perbezaan antara bunuh diri dan Indonesia terdapat dalam karya perundangan Islam Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Hanabali, di mana perbezaan penting antara bunuh diri. Persamaan antara mereka dibuat terutamanya untuk mensiurkan hukuman yang berbeza untuk kes yang berlainan. Dari perspektif Islam, perbezaan antara Indonesia dan bunuh diri dapat dilihat dari sudut undang-undang dan etika. Sebabnya adalah dilarang bagi seseorang untuk membunuh diri, sedangkan dalam Indonesia dilarang bagi orang yang melakukan pembunuhan sendiri dan orang yang membantunya untuk membunuh diri. Sebaliknya, ada faktor yang membuat bunuh diri dan Indonesia serupa, seperti menginginkan kematian dan mengakhiri hidupnya. Indonesia menurut Motlani mungkin dibezakan daripada bunuh diri karena seorang yang ingin bunuh diri mungkin tidak memerlukan sokongan atau pengetahuan orang lain
untuk menghentikan hidupnya. Lebih-lebih lagi, ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Hanabali mengklasifikasikan pembunuhan menjadi pembunuhan yang disengajaan dan tidak disengajakan. Pembunuhan disengajakan berlaku apabila seorang dengan sengaja membunuh objek yang boleh membunuh orang lain yang darahnya suci dan akibat membawa kepada kematian seorang itu. Pembunuhan yang disengaja berlaku apabila seorang mencederakan orang lain tanpa mempunyai niat untuk merenggut nyawanya, tetapi disebab kerana kecederaan yang dialami, mangsa akhirnya mati. Pembunuhan menjadi tidak sengaja apabila berlakunya sasaran selain daripada manusia yang tidak sengaja memukul manusia menyebabkan kematiannya. Klasifikasi ini menunjukkan bahawa pembunuhan yang disengaja mempunyai kaitan rapat dengan euthanasia kerana sengaja dilakukan oleh doktor pada orang yang nyawanya dilindungi oleh undang-undang dengan alasan yang diketahui olehnya. Pembunuhan yang disengajakan tidak disengajakan dapat diklasifikasi di bawah kesucian profesional pihak dokter perubatan. Islam menghendaki kepada setiap Muslim hendaklah selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah. Sebagai seorang mukmin diciptakan justru untuk berjuang, bukanlah untuk tinggal diam, dan untuk berperang bukan untuk lari. Imam dan budinya tidak mengizinkan dia lari dari arena kehidupan, sebab setiap mukmin mempunyai kekayaan yang tidak bisa habis, yaitu senjata imam dan kekayaan budi. Tidak sedikit anjuran bagi para penderita untuk bersabar dan menjadi penderita sebagai sarana pendekat dari kita kepada Yang Maha Kuasa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang euthanasia. Euthanasia adalah isu kontemporari dalam hak perundangan. Antara filosofi barat yang menyokongnya ialah Fletcher dan Brockhoff. Sementara Banner dan Al-Qadrawi membantahnya. Ujar penyokong euthanasia adalah seperti berikut. Seperti apa yang kita lihat semasa kita maju, kita boleh meninggalkan seseorang berada dalam keadaan sakit boleh sama dengan memberikannya menderita lebih banyak. Mereka berpendapat bahawa perkara yang terbaik yang harus dilakukan adalah membantu mengakhiri hidupnya. Dari segi agama Islam dan yang lebih penting, undang-undang Islam dan beberapa moralis menentang keras kedudukan ini. Bagi mereka, Tuhan adalah pencipta kehidupan dan berhak untuk mengambilnya pada waktu yang tepat. Mereka berpendapat tidak kira keadaan makhluk Tuhan yang tidak menentu, masih ada harapan untuk terus hidup. Penyelidikan euthanasia menunjukkan bahawa praktik ini melibatkan tiga pihak, iaitu pesakit yang mati, keluarga pesakit yang mati, dan doktor yang akan melakukan tindakan tersebut. Pesakit yang mati boleh menggunakan inisiatifnya untuk meminta doktor untuk menghentikan hidupnya secara sukarela kerana tidak tertekan. Euthanasia jenis ini dikenali sebagai euthanasia sukarela. Ia tidak disengajakan apabila dilakukan tanpa persetujuan pesakit, tetapi dengan pengetahuan saudara mara pesakit yang bimbang dengan kesakitan dan kesusahannya. Sebaliknya, mempunyai pilihan untuk mengakhirinya pesakit yang mati dengan mensyorkan overdose ubat penahan sakit, atau menghentikan rawatan tertentu, atau dengan mematikan mesin sepokan nyawa dengan tujuan untuk menghentikan kehidupan pesakit. Secara teknikal, yang pertama disebut euthanasia aktif, sementara yang kedua dikenali sebagai pasif. Lebih-lebih lagi, perbahasan mengenai isu akhir hayat menjadi relevan pada akhir 20-an. Walaupun terdapat pertindih yang tidak dapat dielakkan antara bunuh diri dan euthanasia, perdebatan mengenai mereka menjadi terpisah bersama dengan perkara dan hujah mereka. Akibatnya, sifat euthanasia lebih berkaitan dengan profesi perubatan dan perdebatan mengenai hak pesakit dan doktor. Secara amnya, euthanasia menjadi interdisiplin kerana isu ini sedang dibincangkan oleh ahli falsafah,
doktor, badan agama, akademik, dan aktiviti hak asasi manusia dan yang lain. Sebagai contoh, undang-undang itu disahkan dalam keadaan tertentu di Belanda pada tahun 2002, sementara dianggap tidak sah di Inggris Raya. Undang-undang Wilayah Utara Australia membenarkan Indonesia berkuasa pada bulan Jun 1996 hanya akan dibatalkan pada bulan Mac 1997. Switzerland dan negara Amerika Oregon hanya membenarkan bunuh diri yang dibantu oleh doktor. Banyak negara juga berusaha untuk mencapai keseimbangan antara undang-undang etika dan praktikal yang mengaturnya. Ini adalah petunjuk bahawa perbezaan pendapat mencirikan kesahan atau sebaliknya amalan euthanasia. Dalam menangani isu euthanasia dari sudut pandang Muslim, tanggapan datang dari pelbagai bahagian seperti organisasi doktor Muslim, penulis bebas dan terutama dari Badan Perundangan Islam dan Kod Perubatan Islam. Oleh itu, tujuan kerja ini adalah untuk memeriksa kedudukan Islam sebagai euthanasia dengan tujuan untuk menghayati peraturannya mengenai kesejahteraan hidup antara yang lain. Dalam perjalanan keadilan untuk topik ini, kerja ini bertujuan untuk memeriksa makna euthanasia dan jenisnya, aktif dan pasif, sebelum beralih ke hubungan antara pembunuhan, bunuh diri dan euthanasia. Pendekatan Muslim untuk hidup, mati dan mati juga akan dianalisis di bawah euthanasia aktif. Kerja ini kemudian mengkaji rawatan perubatan dan dari perspektif Islam sebelum akhirnya melihat beberapa isu di bawah euthanasia pasif. Sekarang mari kita mengkaji makna euthanasia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syifikli bin Zulkifli, 2020 956 865 daripada grup 9 CTU 155-2E3. Di sini saya akan membentangkan tentang cadangan untuk mengelakkan diri daripada bunuh diri. Mengakhiri nyawa sendiri atau membunuh diri adalah dilarang oleh Islam dan meminta orang lain untuk menamatkan nyawa kita juga boleh dikatakan membunuh diri. Ramai manusia memilih untuk membunuh diri untuk melarikan diri daripada tekanan yang dialami di dunia ini daripada mencari cara lain untuk mengatasinya. Terdapat beberapa cadangan untuk mengelakkan diri daripada bunuh diri. Pertama sekali adalah pegangan agama yang mendalam seperti menunaikan solat 5 waktu, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca Al-Quran. Jika kita mempunyai pegangan agama Islam yang kuat, sudah tentu kita diberi kekuatan untuk mengatasi segala hubungan, dugaan dan tidak termakan daripada hasutan syaitan untuk mengambil keputusan bunuh diri. Orang yang mengingati Allah sudah pasti akan takut untuk mengambil keputusan tersebut karena kita ingat Tuhan dan sudah tentu kita tahu azabnya nanti jika kita melanggar peraturannya. Karena orang yang memilih untuk membunuh diri sudah tentu akan ditempatkan di dalam neraka. Selain itu, jika kita didekati oleh individu yang dalam tekanan dan pernah mencoba untuk membunuh diri, jangan sesekali kita bertindak memotong percakapannya dan menasihatinya dengan cara yang tegas, kerana tindakan tersebut hanya menyebabkan individu tersebut berasa seperti tiada orang yang dapat memahami masalah yang dihadapinya. Kita juga boleh memberitahunya akan mendoakannya agar dia berasa diri dihargai dan diambil berat oleh orang lain dan tidak berasa keseorangan. Kita perlu membawanya solat dan berdoa bersama-sama di masjid atau mengajaknya bersama membuat aktiviti yang boleh menghilangkan rasa tekanan. Seterusnya, ibu bapa perlulah memainkan peranan untuk memerhatikan anak mereka kerana mereka perlu perhatian.
Jika mereka tidak diberi perhatian, sungguh mudah terjebak dengan aktiviti yang merosakkan mereka. Akhir sekali, bertindak untuk membunuh diri selepas memikirkan diri mereka sudah rosak dan tidak bermakna lagi. Oleh itu, ibu bapak perlu memainkan peranan mereka dengan mengajar anak tentang agama dan luangkan masa dengan mereka. Kesimpulannya, jelaslah bahwa eutanasia adalah perbuatan membunuh diri dengan meminta orang lain untuk Kesimpulannya, jelaslah bahwa eutanasia adalah perbuatan membunuh diri dengan meminta orang lain untuk menamatkan nyawa atau tindakan dokter yang menyebabkan kematian orang sakit parah dengan sengaja karena balas kasihan. Jelas bahwa Islam sangat melarang tindakan membunuh diri dan umat Islam diharapkan sentiasa bersabar dengan segala ujian ataupun penyakit yang mereka hadapi karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menghargai umat mereka melalui izin ini. Profesion perubatan juga telah membantah eutanasia. Profesion perubatan adalah untuk menyembuhkan dan mengurangkan penderitaan. Eutanasia juga merupakan masalah di kalangan dokter. Dalam keadaan ini, terdapat konflik antara dokter dan pesakit yang tidak dapat diselesaikan dengan prinsip etika. Dalam case seperti ini, prinsip undang-undang dapat ditegakkan. Mempercepatkan kematian melalui amalan eutanasia sama ada eutanasia voluntary, non-voluntary, atau involuntary, ataupun mercy killing, yaitu balas kasihan, adalah haram menurut Islam kerana ia menyamai perbuatan membunuh dan ianya juga bertentangan dengan etika perubatan di Malaysia. Keputusan ini adalah selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 92 yang bermaksud, dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja. Dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasai yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, "Janganlah kamu mengharapkan kematian. Jika seorang itu baik, boleh jadi ia menambahkan kebaikan, dan jika seseorang itu berbuat dosa, boleh jadi dia bertaubat dan mengharap redha Allah." Jika kita menjadi dokter dan berhadapan dengan pesakit yang tidak boleh diselamatkan, jangan sesama sesekali kita mengakhiri nyawanya, dan begitu juga jika pesakit ingin menamatkan nyawanya. Jika dia seorang Islam, kita perlu mengingatinya sentiasa selawat dan ingat Allah Subhanahu wa taala kerahannya menentukan kematian makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membinaskan diri kita seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 195 bermaksud, "Dan janganlah kamu sengaja mencapakan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan." Seterusnya, kita sebagai dokter pakar yang menghadapi dengan pesakit yang berputus asa untuk meneruskan kehidupan dan ingin kita menamatkan nyawanya, seharusnya kita mempunyai iman yang kuat dan tidak mudah melakukan tindakan tersebut tanpa memikir dua kali. Kerana kita kena ingat menamatkan nyawa orang yang perintahnya sendiri sama seperti membunuh kerana kita mencabut nyawanya dengan tangan kita sendiri. Oleh itu, kita kena sentiasa
Oleh itu, kita kena sentiasa menenangkan pesakit dengan mengatakan kita sebagai manusia tidak boleh mengambil nyawa orang lain dan juga mengambil nyawa kita sendiri karena dalam agama Islam, ia merupakan perbuatan yang amat dilarang dilakukan. Kita juga menasihatinya karena ramai orang lain yang masih risau dan sayang kita. Tugas kita sebagai dokter dengan tujuan mengobati, menyelamatkan nyawa orang lain dan bukan mengambil